Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram waris Saka. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram waris Saka. Untuk pengetahuan anda, Saka ni adalah jin waris daripada sebuah keluarga. Biasanya Saka ni adalah waris turun-temurun dari nenek moyang. Dia waris. Dan waris sehinggalah waris tersebut putuskan perhubungan dengan Saka tersebut. Jadi biasanya pada zaman dahulu, Saka ni digunakan untuk melindungi keluarga. Ataupun Saka ni orang dulu-dulu gunakan untuk melawan penjajah. Jadi orang zaman dahulu mereka ada buat perjanjian dengan jin dan untuk menjadi Saka keluarga mereka. Dan Saka ni dia tidak boleh diputuskan begitu saja. Dia akan diwarisi oleh cucu, cicit dan seterusnya. Sehinggalah keluarga tersebut putuskan perjanjian dengan Saka tersebut. Jadi, kisah kali ini kita akan dengarkan cerita seram waris Saka. Ceritanya bermula daripada sepasang pasangan yang baru saja berkahwin. Okey. Jadi suami isteri ni mereka baru berkahwin lebih kurang 2 bulan begitu. Dan tidak lama kemudian mak si isteri ni sakit. Okey. Dan sakitnya memang kata orang sakit tua lah. Sakit tua dan uzur. Namun walaupun dia sakit tapi tidak boleh pergi. Okay, sampai satu masa hanya tinggal kulit dan tulang saja. Ya, sangat uzur. Jadi si isteri ni hairan kenapa mak dia tak boleh meninggal dunia dan amat terseksa. Hinggalah satu hari maknya berceritakan kepada anak perempuan dia, yang dia beritahu sebenarnya dia ada Saka dalam badan dan Saka tersebut dia perlu wariskan kepada anak perempuan dia. Namun anak perempuan dia tidak mau. Dia cakap, aku tak mau mak. Tapi mak dia paksa. Kalau dia tidak wariskan Saka tersebut, mak dia tidak akan meninggal dan akan terseksa hinggalah berulat busuk. Jadi dia tidak mau terima. Tapi makin lama mak dia sudah teruk, ya, sampai satu masa ada bahagian-bahagian yang berulat dan sangat busuk. Jadi mau tidak mau si anak perempuan ni terpaksa menerima Saka mak dia. Sebelum maknya meninggal, maknya cakap, kau akan waris Sakaku ini. Baiklah mak, aku terima. Oleh kerana sayangnya dengan mak dia terpaksa menerima Saka maknya. Jadi apabila dia sebut saja aku terima Saka tersebut, maknya terus meninggal dunia. Namun si anak perempuan ini dia tidak terasa yang dia mewarisi Saka tersebut. Dia cakap biasa je, tidak apa-apa pun. Jadi selepas sebulan kematian mak dia masih belum merasa apa-apalah, rasa ganjil ataupun rasa yang sesuatu yang misteri lah. Ya, dia tidak rasa pun yang dia mewarisi Saka tersebut. Sehinggalah satu hari si anak perempuannya ni tiba-tiba berada dalam kerasukan, hilang kewarasan. Okay, dia macam orang kena rasuk lah. Begitu. Jadi si suami ni pun heran, kenapa bini aku ni? Lepas tu di situ barulah dia menyatakan hasratnya ketika dia dirasuk itulah. Aku mau minum darah ayam. Aku mau minum darah ayam hitam. Aku mau minum darah ayam. Itu dia punya syarat. Rupanya itulah perjanjian waris Saka tersebut. Setiap tahun kena minum darah ayam hitam kampung. Jadi mau tidak mau suaminya terpaksa cari ayam hitam kampung dan sembelih dan minumkan darah tersebut kepada isterinya. Barulah Saka tersebut
keluar dari badannya. Jadi si isteri dan si suami ni pening. Dia cakap, kita tidak boleh waris ni Saka ni, kita kena keluarkan juga. Jadi mereka pun jumpalah Bomo, dan Bomo tu pun berusaha untuk keluarkan Saka tersebut. Namun Bomo tersebut, dia cakap, benda ni kena mengambil masa untuk keluarkan Saka dalam badan kamu. Tapi saya cuba usaha. Itu cakap Bomo tu lah. Sampai satu masa, si isteri ni mengandung. Jadi gembiralah kerana mereka dianugerahkan cahaya mata. Jadi ketika mereka scan bayi tersebut di klinik, ada sesuatu yang pelik di dalam perut si isteri tersebut. Dan doktor tersebut pun heran. Dia cakap, saya rasa anak dalam perut kamu ni tidak normal. Jadi suami isteri mana yang tidak rasa sedih bila ditahu anak mereka tidak normal. Jadi si isteri berkata, dia cakap kemungkinan anak kita ni waris kepada Saka mak saya. Jadi si suami pun yang habislah. Jadi mau tidak mau, si suami terpaksa ikut perjanjian Saka tersebut dengan meminumkan darah ayam hitam setiap tahun. Jadi isteri dia tidaklah meracau macam mana pun. Dan apabila di-scan kembali, anak dia sudah nampak normal sudah. Jadi mereka bersyukurlah anaknya tidak cacat. Jadi sampailah 9 bulan 10 hari, akhirnya anaknya pun lahir ke dunia. Dan anaknya normal seperti biasa dan dilahirkan anak lelaki. Jadi mereka bersyukurlah kerana dikurniakan anak yang normal dan seperti biasa. Normal seperti biasa. Selepas beberapa bulan, isteri dia telah terkena kanser otak. Dan beberapa bulan kemudian, isteri dia pun meninggal dunia. Si suami sangat sedih kerana istrinya telah meninggal dunia dan dia terpaksa menjaga anak lelakinya. Namun dia lihat anak lelakinya tidak ada apa-apa, kejadian normal seperti biasa. Dan si suami sudah lupa untuk memberi darah ayam hitam kepada anak dia setiap tahun. Dia lupa. Jadi sehinggalah anak dia ketika umur 7 tahun, akhirnya Saka tersebut kembali merasuk ke dalam badan anak dia. Jadi anak dia meracau di sekolah. Menumbuk rakan-rakannya. Dia tumbuk cikgunya sekali. Sampai cikgu-cikgu heran, apa yang merasuk dalam badannya ni hingga mengamuk ya. Orang tahan pun tidak boleh. Orang tahan tangan, dia umpan. Dia tumbuk orang berdarah-darah. Jadi menjadi kes yang berat lah di sekolah, sehingga pihak sekolah terpaksa panggil ibu bapanya dan anaknya sampai kena tangkap polis. Jadi ayahnya pening dan ayahnya memang tahu itu adalah Saka dalam badannya. Jadi ayahnya terpaksa kurung anaknya dalam rumah dan tidak bersekolah beberapa bulan. Dan ayahnya mengupah pengasuh untuk menjaga anaknya sementara di rumah. Dan apabila satu hari ayahnya cuba bertelepon lah, tanyakan kabar dengan pengasuh dia. Tapi pengasuh dia tidak sambut telefon, hanya berbunyi tapi tidak sambut. Jadi ayahnya risau, takut sesuatu yang berlaku kepada pengasuh anaknya. Dan apabila dia pulang, betul guys, pengasuh yang diupah oleh ayahnya telah mati, dibunuh oleh anaknya. Anaknya ketika itu dalam keadaan tidak terkawal dan memegang pisau. Jadi ayahnya sangat sedih kerana anaknya telah membunuh pengasuh berkenaan. Jadi mau tidak mau, ayahnya terpaksa mengaku sebagai pembunuh untuk menyelamatkan anaknya. Jadi ayahnya lah ditangkap polis. Jadi apabila ditangkap, dibicara, ayahnya telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Sebelum dia dihukum gantung sampai mati, dia sempat berjumpa dengan ayahnya dan dia beritahu ayahnya yang sebenarnya dia tidak bersalah. Yang membunuh adalah cucunya. Dan dia beritahu bahawa cucunya tu ada waris Saka. Dan Saka itulah yang membunuh pengasuh yang menjaga dia ketika itu.
Jadi ayahnya terkejut. Ayahnya cakap, kenapa tidak bagi tahu aku awal-awal? Aku boleh selesaikan masalah ini. Kemudian anaknya cakap, tidak apalah ayah, biarlah aku tanggung segala-galanya. Yang penting anak aku dapat hidup di dunia ni. Jadi ayahnya pun dia cakap, aku akan jaga anakmu dan aku pastikan Saka itu keluar dari badannya. Selepas saja anak lelakinya dijatuhi hukuman gantung, ayah kepada suami tersebut membawa cucunya untuk berubat untuk membuang Saka tersebut. Akhirnya mereka berjumpa dengan seorang ustaz dan ustaz tu berkata Saka dalam badan ni sukar untuk keluar kerana Saka ni memang sudah turun-temurun mewarisi keluarga tersebut. Namun berkat kesabaran dan ketabahan, akhirnya ustaz tersebut berjaya menghalau Saka dalam badan budak tersebut. Dan Saka tersebut berjaya dibunuh oleh ustaz tersebut. Saya tidak tahulah macam mana cara ustaz tersebut menghalau Saka tersebut, tapi Saka tersebut berjaya dikeluarkan dari badan budak tersebut. Dan akhirnya budak tersebut hidup normal seperti biasa. Dan atuknya sangat gembira kerana berjaya mengeluarkan Saka dalam badan cucunya. Jadi guys, itulah dia kisah seram waris Saka. Saka ni memang wujud. Ia adalah perjanjian di antara manusia dengan jin. Sekiranya perjanjian itu tidak ditunaikan, maka Saka tersebut akan marah dan mengamuk. Dan kebiasaannya Saka ini akan mewarisi turun-temurun sesebuah keluarga. Ya. Jadi sebagai orang Islam, membuat perjanjian dengan jin itu adalah satu perbuatan yang syirik. Dan dalam Islam, perbuatan yang syirik tidak boleh masuk syurga dan ia haram. Dan semestinya perkara syirik menduakan Allah dan ia menempah neraka. Jadi guys, jangan buat perbuatan yang syirik. Jangan buat perjanjian dengan jin. Apa-apa masalah kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya tentang Saka. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Kita berjumpa lagi. Hai bosku. Assalamualaikum.